الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Perbahasan kita pada pagi yang barakah ini daripada kitab Hadis Nurul Iman, 50 hadis cahaya iman yang dihimpunkan oleh Al-Allamatul Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz pada hadis yang ke-27, muka surat 36. An Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatuhum. Daripada Sayyiduna Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baginda telah berkata, saya kira kalian telah mendengar bahawa Abu Ubaidah telah tiba dengan membawa sesuatu dari Bahrain. Bergembiralah dan bercita-citalah dengan apa yang dapat membuat kalian berbahagia. Sesungguhnya demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan atas kalian. Akan tetapi yang saya khawatirkan atas kalian adalah apabila kalian dilimpahkan harta dunia sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlumba-lumba untuk merebutnya sebagaimana mereka telah berlumba-lumba merebutnya, dan harta dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini membahaskan tentang berkejar perkara-perkara yang berbentuk material, perkara-perkara yang berbentuk kebendaan ketika hidupnya manusia di atas dunia, dan ini merupakan secara umum satu sifat tabiat manusia. Sebahagian besar daripada golongan manusia sifatnya adalah suka kepada kebendaan. At-tanafus ala dunia, berlumba-lumba untuk mengejar kebendaan yang ada di atas dunia. Diriwayatkan daripada Sayyidina Amr bin Auf al-Ansari, beliau merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang terawal memeluk Islam, Al-Auf al-Ansari, dan salah seorang daripada sahabat Nabi yang antara golongan terawal yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan beliau telah mengikuti baginda Rasulullah SAW, ikut sama dengan Nabi dalam beberapa peperangan seperti peperangan Khandaq, peperangan Tabuk, dan akhirnya beliau meninggal dunia di Madinah pada zamannya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu wa arda. Hadis ini baginda Rasulullah SAW suatu hari menyebutkan ketika mana datangnya Abu Ubaidah al-Jarrah. Abu Ubaidah al-Jarrah, salah seorang sahabat Nabi yang teragung,
yang baginda Rasulullah SAW memberikan gelaran sebagai aminu hadhil ummah, yakni orang yang beramanah daripada kalangan umat ini. Abu Ubaidah al-Jarrah. Jarrah ini maksudnya yang dioperate ataupun yang banyak lukanya. Kenapa dinamakan Abu Ubaidah al-Jarrah? Kerana Sayyidina Abu Ubaidah al-Jarrah antara sahabat Nabi yang paling banyak terluka ketika peperangan Uhud. Dikatakan di atas badan Abu Ubaidah dan waktu peperangan Uhud ada hampir 70 tetakan. Baginda Nabi sebutkan, Nabi sifatkan kepada dia Al-Jarrah. Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, baginda Rasulullah SAW menghantar pergi ke Bahrain untuk mengutip jizyah dipanggil. Jizyah ini bayaran yang dikenakan kepada negeri orang-orang kafir ataupun kaum yang belum beriman untuk mereka duduk di bawah naungan pemerintahan Islam. Macam dia bukan cukai tapi dipanggil jizyah. Dahulu waktu umat Islam memerintah, maka ada negeri-negeri yang mereka tidak mahu menerima agama Islam. Pada awalnya lah, rajanya ke tidak mahu menerima Islam, tapi mereka berada di bawah pemerintahan umat Islam ataupun ditakluki oleh umat Islam. Maka negeri-negeri ini mereka dikenakan nama satu bayaran namanya jizyah. Jizyah ni salah satu bentuk pembayaran yang dikenakan untuk apa? Tetap pemerintahan Islam dapat meneruskan kebajikan-kebajikan kepada negeri tersebut. Kalau apa-apa bahaya yang berlaku di negeri tersebut, tetap pemerintahan Islam akan hantar tentera dan sebagainya. Jadi baginda Rasulullah SAW suatu hari menghantar Abu Ubaidah al-Jarrah ke Bahrain. Untuk apa? Untuk membawa pulang jizyah yang akan dibayar oleh raja negeri tersebut. Dan ketika itu Bahrain ini negeri yang ramai dia punya penganutnya adalah agama Majusi. Waktu itulah, sekarang dah jadi negara orang Arab Islam dah. Kalau waktu itu ramai orang-orang Bahrain ini agama Majusi. Dan Abu Ubaidah pun pergi ke Bahrain untuk bawa pulang jizyah. Maka ketika membawa pulang daripada Bahrain, lebih kurang yang dibawa oleh Abu Ubaidah adalah 100,000 dinar. Banyaklah tu. 100,000 dinar dibawa balik. Kemudian bila Sayyidina Abu Ubaidah al-Jarrah sampai ke Madinah al-Munawwarah, kebetulan beliau sampai hampir waktu subuh. Ini Abu Ubaidah baru balik daripada Bahrain ni, bawa harta yang banyak. Sampai terus datang Masjidin Nabawi, parking dia punya onta dekat luar masjid, datang solat subuh. Sampai je Abu Ubaidah al-Jarrah, ini orang-orang Madinah waktu itu, para sahabat Nabi SAW, semua perasan Abu Ubaidah baru balik daripada Bahrain. Dan mereka pun tahu Abu Ubaidah dihantar untuk apa? Pergi bawa pulang jizyah, bawa harta yang banyak. Maka masing-masing waktu itu sebahagian besar daripada mereka pun tertunggu-tunggu bilalah nak habis solat subuh. Habis saja solat subuh, maka Abu Ubaidah pun pergi ke rumahnya untuk membawa pulang jizyah tadi sebelum besoknya akan diserahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang sedang solat subuh di masjid bersama dengan Rasulullah SAW, setelah selesai solat, sahabat-sahabat tadi itu pun semuanya macam bergegas-gegas nak keluar. Sebahagian daripada para sahabat habis solat macam nak pergi kejar sesuatu.
nak bergegas macam nak pergi kerja ke apa ke macam itulah. Maka Nabi perasan perkara ni. Baginda Rasulullah tahu semuanya, tak payah diberitahu pun. Habis solat, Nabi pun zikir, Nabi pun baca doa. Kebiasaan pun mereka akan duduk dengan Nabi, tapi ada sebahagian bangun terus macam nak ada satu benda urgent sangat. Macam kita lah, kadang-kadang duduk di masjid, datang semayang pun semua macam orang yang paling sibuk atas dunia ni. Cepat-cepat dia nak bangun, baca zikir subhanallah, subhanallah pun tak sempat. Ada apa? Tak ada apa pun, saja nak balik. Tak ada apa pun. Nak pergi kerja tak juga. Tak ada apa pun, saja nak balik rumah cepat. Jadi ada sebahagian sahabat waktu itu habis-habis solat terus bangun nak pergi keluar. Keluarnya nak pergi mana? Nabi tengok belakang, Nabi tengok arah mereka, mereka dah bangun, Nabi senyum. Sebab Nabi tahu mereka dapat khabar Abu Ubaidah baru balik. Jadi harta yang dibawa pulang seperti harta rampasan perang. Harta rampasan perang kalau dibawa pulang, ataupun jizyah kalau dibawa pulang, maka akan dibahagi-bahagikan kepada kaum muslimin. Jadi mereka berhak pun untuk dapat ke tersebut. Tapi oleh kerana mereka terlalu cepat keluar daripada masjid, ini yang baginda Rasulullah tersenyum tadi. Yang ini sampai mereka tidak tunggu pun Rasulullah nak keluar dulu ke, ataupun tunggu sekejap duduk dengan baginda Nabi ke, tak. Habis solat sebahagiannya terus bangun keluar. Maka Nabi pun tengok, Nabi senyum. Baginda Rasulullah sebutkan apa kepada mereka? Adunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidah qad qadima bi syai'. Aku rasa kamu ni tahu atau kamu telah dapat khabar kalau Abu Ubaidah baru balik daripada Bahrain bawa sesuatu. Ya, ni kamu sudah tahu dia balik bawa harta. Maka mereka mengatakan, betul ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Kata baginda Rasulullah SAW, abshiru wa amilu ma yasarakum. Yakni maksudnya Nabi kata, apa yang Abu Ubaidah bawa kepada kamu tu adalah salah satu daripada perkara yang menggembirakan kalian. Tak apalah, baguslah. Dan memang pun dia bawa harta tu untuk kalian. Memang pun jizyah ke, harta rampasan perang yang dibawa, memang pun untuk dibagi-bagikan kepada kalian. Dan tak salah pun untuk kalian berharap supaya kalian dapat bahagian tersebut. Tak salah pun. Sebab tu Nabi senyum je. Memang tak salah pun apa perbuatan sahabat buat, sebab memang pun hak mereka. Mereka banyak berkorban, banyak belanjakan harta mereka untuk dakwah untuk baginda Nabi. Dan mereka pun layak untuk dapatkan harta rampasan perang dan juga bayaran jizyah tadi. Cuma Nabi tersenyum tadi sebab apa? Sebab mereka terlalu cepat bangun keluar daripada masjid. Maka Nabi tersenyum. Tapi Nabi kata, ya, ini kata Nabi SAW, abshiru, ini adalah berita gembira buat kalian, tak apa, alhamdulillah. Dan wa amillu ma yasarakum, dan tak salah pun kalian bercita-cita untuk kalian dapatkan apa yang membuatkan kalian bahagia. Kemudian kata Nabi berpesan kepada mereka, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Sesungguhnya aku tidak takut kefakiran menimpa kepada kalian. Tapi yang aku risaukan kepada kalian adalah apa? Antabsata alaikum. Aku risaukan kepada kalian, yang aku khawatirkan kepada kalian adalah kalian dilimpahkan harta dunia sebagaimana yang Allah Ta'ala limpahkan kepada mereka-mereka yang hidup sebelum kalian daripada kaum-kaum para nabi-nabi yang terdahulu. Itu yang aku risaukan. Tapi kalau kalian tetap jadi fakir, tetap jadi miskin, aku tak risau. Yang aku risaukan adalah kalian dapat banyak harta rampasan perang macam ni. Yang aku khawatirkan kalian dapat banyak harta benda dunia kalian dapat. Kemudian kata Nabi SAW, fatanafasuha kama tanafasuha.
Jadi bila banyak harta ni, risaunya apa? Tanafus. Apa maksud tanafus? Maka kalian akan berlumba-lumba untuk dapat. Masing-masing akan kejar untuk dapat, kerana masing-masing rasa dia adalah pemilik kepada harta tersebut. Ini kan sifat mengejar kekayaan dunia, mengejar sesuatu yang ada di atas dunia daripada bentuk-bentuk material ni, memang pun sifatnya seringkali dikejar oleh orang. Memang itu lumrah fitrah yang Allah jadikan untuk manusia. Semuanya nak berebut, jawatan berebut, pangkat berebut, projek berebut, Perdana Menteri berebut, ahli parlimen berebut, pengurusi masjid berebut. Semuanya tanafus. Rebutnya untuk apa? Sebab nampak ada materialnya di situ. Ini maksud perlumbaan haram yang sebenar. Perlumbaan haram ke atas jalan raya pun haram juga. Tapi ini perlumbaan haram yang ramai orang buat-buat tak tahu. At-tanafus yang kata Nabi, kamu akan berlumba-lumba untuk mengejar keduniaan. Ini yang Nabi risaukan. Seperti mana perlumbaan ini yang ditimpa kepada umat-umat yang terdahulu. Kama tanafasuha. Seperti mana umat-umat yang terdahulu yang berebut untuk harta keduniaan. Lalu apa yang berlaku kepada mereka? Dengan perlumbaan mereka untuk mengejar harta dunia ini kan macam perlumbaan ni. Hartanya ada dekat depan. Benda keduniaan ni duduk depan. Tapi yang lumba ni 10 orang. Siapa dulu sampai dia dapat. Kalau satu orang sampai dia dapat, orang kedua sampai dia pun nak kick out, nak tendang orang pertama, dia pula nak dapatkan. Datang pula orang ketiga, dia pula nak tendang orang ketiga, orang kedua dia pula nak dapatkan. Datang orang keempat, dia nak tendang pula orang ketiga, dia nak dapatkan. Itu maksud perlumbaan yang dimaksudkan oleh Nabi di sini. Tapi kalau dikejar, satu orang dapat, yang lain rida, tak apa. Dan memang dianggap itu bukan dia punya rezeki. Tapi bila masing-masing berlumba, yang masing-masing mengharapkan kalaupun orang lain dapat, dia nakkan biar orang lain tak dapat. Dengan apa cara pun dia akan cuba untuk dapatkan. Bagi rasuah sikit ke, bagilah projek ni kat aku pula, asyik bagi orang tu je. Cuba batalkan kontrak untuk dia contohnya. Batalkan projek untuk dia, bagi kat aku pula. Ini at-tanafus yang berlaku kepada umat-umat yang sebelum kalian, kata baginda Rasulullah. Akhirnya ianya berlaku permusuhan dengan sebab hasad dengki. Dengan sebab dengki kepada orang lain, kenapa dia yang dapat, kenapa bukan aku yang dapat? Kenapa dia yang dapat projek tu, kenapa bukan aku yang dapat? Kenapa dia yang dapat jawatan tu, kenapa bukan aku? Kenapa dia dapat pangkat tu, kenapa bukan aku? Ini namanya at-tanafus. Berlumba-lumba yang akhirnya membawa kepada kebencian, membawa kepada hasad dengki. Dan perkara ini akhirnya akan membawakan seseorang itu meninggalkan atau menanggalkan unsur-unsur akhlak-akhlak baik yang ada kepada dirinya. Apa sebab? Kerana dia dah ada satu sifat hasad kepada orang lain yang dapat, kenapa bukan dia yang dapat? Nanti mulalah nanti dia nak santau lah, dia nak buat itulah, nak bermasam muka lah, nak buat macam-macam cara supaya apa? Supaya orang lain yang dapat, biar tak dapat, biar dapat kepada diri dia. Pokoknya apa? At-tanafus, berlumba-lumba untuk mencari kekayaan dunia. Ini yang ditimpa kepada umat-umat yang terdahulu. Baginda Rasulullah pesan kepada para sahabat, tak salah untuk kalian bercita-cita, tak salah untuk kalian harapkan supaya jizyah tadi kalian dapat, kerana itu memang haknya kalian. Tapi Nabi di samping menghalalkan jizyah untuk diambil oleh sahabat tadi, Nabi pesan kepada mereka dengan pesanan-pesanan, hati-hati kalian. Jangan sampai seperti yang kalian dapat harta jizyah hari ini, jangan sampai apa yang kalian dapat ini akan menyebabkan kalian saling berhasad dengki.
saling menyebabkan kalian bermusuhan, menyebabkan akan berlaku perpecahan, menyebabkan akan berlaku pergaduhan di antara kalian. Walaupun perkara itu tak berlaku pun di kalangan sahabat Nabi, tak berlaku pun. Yang Nabi pesan tu sebenarnya bukan untuk mereka. Nabi pesan tu untuk kita sebetulnya. Sahabat Nabi waktu itu tak ada pun yang berperang kerana nak dekat kepada keduniaan, tak ada pun. Walaupun waktu tu mereka keluar daripada masjid untuk harapkan dapat, mereka tak ada pula pergi luar berperang. Ini aku dapat, kenapa aku dapat, kenapa aku tak dapat, kenapa kau dapat? Tak ada. Walaupun ada sedikit-sedikit lah daripada kalangan mereka, tapi tidak berlaku permusuhan. Pesanan baginda Rasulullah ini secara umum adalah kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pun di kalangan sahabat waktu itu ada daripada kalangan mereka yang kadang-kadang macam terasa dalam pembahagian harta rampasan perang ni, tapi itu tidaklah menyebabkan permusuhan. Pernah satu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membahagikan harta rampasan perang, baru balik daripada perang, maka baginda Nabi berikan lebih kepada golongan muhajirin, orang-orang Mekah. Golongan muhajirin kan orang-orang Mekah yang datang daripada Mekah ke Madinah, maka baginda Rasulullah berikan lebih kepada golongan muhajirin. Golongan Ansar, penduduk Madinah, dapat kurang sikit. Jadi bila penduduk Madinah, orang-orang Ansar dapat kurang sikit, maka ada daripada kalangan mereka yang bersuara. Daripada kalangan mereka, golongan-golongan muda, sahabat-sahabat yang muda-muda daripada kalangan orang-orang Ansar, penduduk Madinah, bersuara, kenapa Rasulullah bagi kita kurang ya? Kenapa bagi lebih kepada orang-orang Mekah? Patutnya kita yang dapat lebih. Sebab apa? Sebab kita yang banyak berkorban, kita yang korbankan harta kita untuk orang-orang Mekah datang tak dapat apa-apa, kita yang berikan segala-gala untuk mereka. Maksudnya kita yang patutnya diberikan lebih. Kenapa pula Nabi berikan kepada orang Mekah lebih? Maksudnya datang satu persoalan sebegitu di kalangan mereka. Bukan mereka bermusuhan pun, tak. Macam tertanya-tanya, macam mereka terasa hati, kenapa Nabi bagi lebih kepada orang-orang Mekah? Jadi sampai berita kepada Nabi bahawa ada sebahagian daripada orang-orang Ansar yang berbunyi, yang mengatakan, mempersoalkan kenapa baginda Rasulullah SAW berikan lebih kepada penduduk Mekah tapi bukan kepada orang-orang Madinah. Sebahagian orang Madinah tadi berbunyi. So ini sudah nampak macam ada suatu benda yang tak kena ni, kan? Nampak macam satu benda yang tak kena ni. Orang-orang Madinah ni macam ada sebahagian mereka tertanya-tanya, macam mempersoalkan kenapa Nabi bagi lebih kepada orang-orang Mekah. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu buat apa? Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku nak jumpa dengan semua orang-orang Madinah. Buatkan aku satu meeting khas, perjumpaan khas dengan penduduk Madinah, orang-orang Ansar. Sayyidina Abu Bakar pun kumpulkan penduduk Madinah di suatu ruangan khas, suatu tempat khusus di Madinah, yakni tidak ada orang-orang Mekah, orang Muhajirin tak ada, orang Ansar saja. Dah berkumpul semua orang-orang Ansar, baginda Rasulullah datang. Nabi datang, Nabi duduk dengan mereka, Nabi kata, apa khabar semua? Okey. Semua okey, sihat. Kemudian Nabi tanya kepada mereka, sampai berita kepada aku bahawa ada daripada kalangan kalian yang terasa hati dengan aku memberikan harta sedikit lebih kepada orang-orang Mekah. Aku dengar ada daripada kalangan kalian yang macam kurang berpuas hati dengan cara tersebut. Bila Nabi sebut macam tu saja, tuan-tuan, sebahagian sahabat-sahabat yang senior-senior ni, mereka terus bangun, keluarkan pedang mereka, kata, ya Rasulullah, siapa yang berani cakap macam tu, aku akan pancung dia punya leher ini. Tunjukkan saja Rasulullah siapa daripada kalangan orang-orang Ansar ni yang cakap macam tu, yang mempersoalkan cara kamu membagikan harta rampasan perang. Tunjukkan saja siapa orangnya, sekarang aku akan pancung dia punya leher. Ini sahabat-sahabat yang senior-senior yang jadi marah mereka.
Kerana memang pun tak patut mereka persoalkan Nabi. Mana boleh persoalkan Rasulullah. Tapi ini berlaku. Mempersoalkan tadi bukan dengan atas dasar mereka kata Nabi tidak adil ke apa, tak. Tapi mereka macam terasa, kenapa Nabi bagi lebih kepada orang Muhajirin, sedangkan yang banyak berkorban orang Ansar. Maka Nabi kata, duduk, relax. Nabi tak tanya pun siapa yang cakap macam tu. Nabi tak tanya pun. Walaupun Nabi tahu. Nabi kata, tak apa, sila duduk. Kemudian Nabi kata, ya ayyuhal ansar, wahai orang-orang Ansar, memang betul apa yang kalian sebutkan. Sememangnya kalianlah yang paling banyak berkorban untuk aku. Memang kalianlah yang banyak berkorban untuk agama Islam, untuk dakwah Islam. Kalian korbankan harta kalian, korbankan tanaman-tanaman kalian untuk orang-orang Muhajirin, korbankan rumah kalian, korbankan ahli keluarga kalian. Semuanya memang kalian yang paling banyak berkorban, tidak dapat dinafikan. Mereka orang-orang Muhajirin memang datang tumpang di sini. Kan orang-orang Muhajirin, orang-orang Makkah datangkan kosong, tak bawa apa-apa. Hatta Rasulullah pun orang Muhajirin kan. Nabi pun orang Makkah juga. Memang pun Nabi kata, kami ni orang-orang Muhajirin datang daripada Makkah tak bawa apa-apa pun. Dan kalianlah yang korbankan segala-galanya. Harta kalianlah yang kami gunakan sepanjang masa sekarang ni. Memang pun betul apa yang kalian mengatakan. Tapi kata Nabi apa? Tapi tidakkah kalian sedar? Tidakkah kalian perasan? Aku berikan sedikit lebih kepada orang-orang Muhajirin harta rampasan perang tadi, lalu mereka akan pulang semula ke Mekah satu hari nanti dengan membawa harta tersebut. Mereka akan pulang. Tapi tidakkah kalian sedar, harta yang paling terbesar, kurniaan Allah yang paling terbesar ada bersama dengan kalian di sini, tak pergi balik ke Mekah? Iaitu siapa? Iaitu Rasulullah. Aku ni masih duduk dengan kalian di sini. Yakni adakah kalian lebih melihat harta yang dibawa oleh orang-orang Mekah bawa balik berbanding kalian melihat aku yang duduk dengan kalian? Adakah nilai aku bersama dengan kalian ni lebih rendah berbanding dengan harta orang-orang Mekah yang bawa pulang? Subhanallah. Bila cakap macam tu, semua orang-orang Ansar yang ada di situ semuanya menangis teriak-iak. Semuanya menangis. Yakni menyesal mereka daripada kalangan anak-anak muda orang-orang Ansar, menyesal mereka kerana datang dalam hati mereka satu sifat. Mereka lalai ketika itu, mereka lupa bahawa sesungguhnya Rasulullah ada dengan kalian, dengan mereka. Tapi ada daripada kalangan mereka yang waktu itu terasa hati, kenapa Nabi berikan harta lebih kepada orang-orang Muhajirin? Memang pun kena beri lebih kepada orang-orang Muhajirin. Sebab apa? Mereka ni orang-orang miskin banyak yang datang ke Mekah, Madinah pun tinggalkan semua harta mereka, tinggalkan yang harta mereka ditinggalkan pun dirampas oleh orang-orang kafir. Dan memang pun seperti itu Nabi buat, memang sepatutnya. Maka datang timbul kepada sebahagian anak-anak muda orang-orang Ansar ni, kerana apa? Kerana memikirkan tentang soal harta dunia. Jadi nampak tuan-tuan, kesan yang berlaku waktu itu. Ini kalangan sahabat Nabi ni, sampaikan mereka lupa Rasulullah duduk dengan mereka. Kerana apa? Pikirkan harta. Jadi kalau Rasulullah pun ada sebahagian mereka yang boleh terlupa sekejap berbandingkan dengan harta, cuba kita bayangkan macam mana harta kekayaan dunia ni akan melupakan seseorang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi duduk depan mata. Kalau Nabi duduk depan mata pun menyebabkan mereka lupa waktu itu, apalagi kita yang 1400 tahun dah jauh ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka lagi cepatlah kita akan lupa Nabi, lagi cepatlah kita akan lupa Allah, lagi cepatlah kita akan lupa hukum hakam bila mana di hadapan mata kita ni ada harta kekayaan. Sebab tu kata Nabi,
fatanafasuha, hati-hati kalian jangan sampai kalian berebut untuk kekayaan dunia seperti mana orang-orang terdahulu pun berebut juga, yang akhirnya membinasakan mereka. Fatuhlakum, kata Nabi SAW, ianya akan menyebabkan apa? Watuhlikakum, akan menyebabkan mereka yang telah menyebabkan kamu binasa, kama ahlakatuhum, seperti mana berebut harta dunia ni menyebabkan orang-orang yang terdahulu daripada kalangan kalian pun binasa juga. Orang-orang yang terdahulu yang binasa ni siapa dia, tuan-tuan? Umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Umat Nabi-Nabi yang terdahulu yang mereka telah binasa kerana berperang sesama mereka, bermusuhan sesama mereka, berbunuh sesama adik-beradik, berbunuh sesama ahli keluarga mereka sendiri. Atas dasar apa? Atas dasar mengejar harta kekayaan dunia. Ini realiti yang berlaku. Realiti yang berlaku zaman dulu. Ini yang Nabi risaukan. Maka sahabat waktu itu selamat, tuan-tuan. Tapi selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah SAW, selepas daripada zaman Khulafa Ar-Rashidun, fitnah ini kembali semula kepada umat Islam. Selepas zaman Khulafa Ar-Rashidun, setelah 30 tahun setelah wafatnya Nabi, fitnah merebut harta kekayaan dunia ni datang balik menimpa kepada umat Islam. Maka datang balik fitnah kepada umat Islam, datang balik malapetaka kepada umat Islam waktu itu, yang sudah berebut-rebut kekayaan, yang sudah berebut harta, berebut jawatan, merebut kepimpinan, sehingga menyebabkan apa? Peperangan demi peperangan berlaku. Ini kan peperangan-peperangan yang berlaku selepas zaman Khulafa Ar-Rashidun. Pemerintah-pemerintah yang memerintah waktu itu kan semuanya memerintah atas dasar apa? Atas dasar nakkan kekayaan dunia. Ya, walaupun mereka khilafah Islamiyah, tapi tak terlepas daripada kalangan mereka untuk apa? Merebut harta kekayaan dunia. Tengok saja macam mana khilafah Bani Abbasiyah punya cara hidup mereka, subhanallah. Jadi ini fitnah yang berlaku kepada umat Islam waktu itu. Berperang sesama kaum muslimin, berperang sesama satu kerajaan dengan satu kerajaan, satu puak, satu kelompok dengan satu kelompok untuk memerintah, untuk nakkan jawatan. Termasuklah Bani Umayyah waktu itu, Bani Abbasiyah waktu itu juga. Semuanya tak terlepas daripada apa? Daripada merebut keduniaan. Sehingga apa? Sehingga berlaku pembunuhan antara adik-beradik boleh berlaku. Berlaku, jangankan pembunuhan adik-beradik, seorang isteri boleh bunuh suaminya pun. Ini sejarah. Isteri bunuh suami untuk apa? Jadi raja. Ini berlaku kepada siapa, tuan-tuan? Berlaku kepada cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dibunuh oleh siapa? Sayyidina Hasan dibunuh oleh isterinya sendiri, diracun oleh isterinya sendiri. Atas sebab apa? Atas sebab waktu itu Yazid bin Muawiyah memberikan tawaran kepada isteri Sayyidina Hasan, kalaulah berjaya membunuh Sayyidina Hasan, maka dia akan jadikan dia sebagai permaisuri waktu itu. Maka isterinya pun bunuh dengan cara apa? Racun. Sayyidina Hasan pun meninggal dunia. Lepas meninggal dunia, datang isteri Sayyidina Hasan tadi, datang jumpa Yazid bin Muawiyah yang waktu itu dah ayahnya dah menjadi pemerintah waktu itu. Maka kata isterinya, aku dah bunuh suami aku, maka tunaikan kau punya janji. Kata Yazid bin Muawiyah, kau punya suami pun kau boleh bunuh, apa lagi aku? Kalau laki kau pun kau boleh bunuh, apa lagi aku? Dia halau terus. Demikian banyak sejarah-sejarah waktu kita kalau belajar sejarah pemerintahan Islam dulu. Perebutan harta, perebutan jawatan, membunuh di kalangan adik-beradik, anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, adik-beradik, abang bunuh adik, adik bunuh abang. Ini semua benda biasa berlaku. Apa sebab? Ini yang Nabi sebutkan.
fatanafasuha kama tanafasu. Mereka berebut seperti mana orang-orang yang sebelum ini berebut keduniaan. Fa ahlakatkum kama ahlakathum. Dan ianya menyebabkan akan membinasakan kalian seperti mana telah membinasakan orang-orang sebelum daripada kalangan kalian. Hati-hati kita daripada merebut kekayaan dunia, hati-hati kita daripada merebut sesuatu yang ada di atas dunia ini sehingga menyebabkan permusuhan. Kerana bila orang nakkan sesuatu, lalu dia tak fikir apa dah. Dia tak fikir dah dia orang Islam ke, dia tak fikir dah kawan dia orang Islam ke, dia tak fikir nanti apa-apa pun. Yang penting dia nakkan apa yang dikejar tadi, tak kira sampailah ke dia tak terjangkau untuk buat apa pun supaya dia dapat apa yang dikejar tadi. Ini memang sifat manusia macam tu pun, boleh buat apa sahaja pun untuk dia kejar apa yang dia nak dapatkan. Ini yang dirisaukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran daripada hadis ni tuan-tuan rahimakumullah, yang pertama, kesimpulan. Di dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berita gembira kepada sahabat waktu itu yang mereka menantikan pemimpin mereka Abu Ubaidah Al-Jarrah bawa balik harta jizyah, lalu mereka mengharap untuk dapatkan harta tersebut. Maksudnya di sini meminta sesuatu kepada pemimpin bukan satu perkara yang salah. Faham? Meminta sesuatu kepada pemimpin yang memang pun duit yang ada dekat kerajaan tu untuk digunakan untuk rakyat. Jadi kalau rakyat pergi minta dekat pemimpin, pergi jumpa YB ni, kami nak buat program ni YB, mailah support sikit. Salah ke tak salah? Dan memang ini sahabat buat. Abu Ubaidah Al-Jarrah memang YB waktu tu, amin hadhil ummah. Bawa pulang harta jizyah, sahabat nak pergi minta. Maka kata para ulama, ini dalil nak bagi tahu harus untuk rakyat pergi minta ke pemimpin kalau pemimpin itu punya sesuatu untuk diagihkan kepada rakyat. Harus hukumnya. Kemudian berebut-rebut kekayaan dunia ini suatu fitnah yang dahsyat kerana ianya akan menyebabkan hilangnya identiti agama. Hilangnya identiti agama kadang-kadang hilang bukan hanya semata-mata kerana seseorang melakukan maksiat kepada Allah, tapi hilang identiti agama dia sebab merebut harta kekayaan dunia. Demikian juga antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, bahawa macam mana kehidupan para sahabat Nabi waktu itu, yang kehidupan mereka adalah kehidupan yang sederhana. Mereka tidak pun mempunyai kemewahan yang luar biasa kecuali beberapa orang saja daripada kalangan sahabat. Lalu pun mereka mengharapkan kalau ada bawa pulang harta rampasan perang, ada bawa pulang jizyah, lalu mereka pun akan mengharapkan supaya ada bahagian mereka, kerana kehidupan mereka waktu itu adalah kehidupan yang mereka bangun pagi sampai malam tidak ada apa-apa berbaki di rumah mereka. Dan memang pun itu keadaan kehidupan mereka, maka lebih lagi kehidupan baginda Rasulullah SAW dan ahli keluarga Nabi. Baginda Rasulullah punya doa, Allahumma ja'al rizqu ali Muhammad qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad ini qut. Qut ini macam satu cupak makanan. Jadi cukuplah ya Rasulullah untuk keluarga Muhammad ini satu hari dapat satu cupak makanan, cukup. Ini doanya Nabi SAW. Satu doa yang mungkin tak ada seorang pun daripada kalangan kita yang mampu untuk berdoa seperti itu. Dan hadis ini juga tuan-tuan bukan bermaksud orang Islam dilarang untuk mencari asbab rezeki dan wajib untuk sentiasa menjadi orang miskin, orang fakir. Tak boleh nak pergi cari harta, tak. Bukan. Hadis ini bukan bermaksud demikian. Tapi hadis ini sebetulnya adalah memang pun umat Islam disuruh untuk mencari asbab rezeki, hanya jangan sampai ada penyakit hasad dengki.
Rezeki boleh dicari, hasad dengki jangan ada. Apa maksud rezeki dicari? Tak kisah, pergi cari rezeki kat mana pun. Khazanah Allah Ta'ala ni luas. Tapi jangan ada hasad dengki. Hasad dengki ni macam mana? Masing-masing cari rezeki. Tapi kalau ini yang dicari bukan aku punya nasib, nasib orang lain, alhamdulillah, ini dia punya nasib. Jangan ada hasad dengki. Itu cara cari rezeki yang dituntut dalam agama kita. Jangan sampai sesuatu yang kita cari tiba-tiba terlepas daripada tangan kita pergi ke tangan orang lain, maka akan mulalah permusuhan. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirisaukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dunia akhirat kita, berkati umur kita, berkati harta kita, berkati apa yang kita miliki, supaya semua yang kita perolehi, yang semua kita miliki adalah sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wa billahi taufiq wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.